Sakit tonsil adalah antara masalah yang biasa terjadi dan dijumpai di klinik. Sakit tonsil ini terjadi apabila tonsil ini bengkak yang disebabkan oleh keradangan. Jadi, kenapakah boleh terjadi bengkak ini? Terdapat beberapa penyakit yang boleh mengakibatkan bengkak tonsil. Yang pertamanya iaitu acute tonsillitis. Yang kedua iaitu peritonsillar abscess, iaitu nanah yang terkumpul di sekeliling tonsil. Yang ketiga iaitu batu yang terbentuk dalam tonsil, dan yang keempat mungkin terjadinya kanser tonsil. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Dr. Ikram. Pada video kali ini saya akan kongsikan salah satu sakit tonsil yang disebabkan oleh penyakit di atas, iaitu acute tonsillitis. Jom kita saksikan. Tonsil ini adalah salah satu struktur di bahagian tekak dan ia berfungsi sebagai salah satu sistem pertahanan di dalam badan. Maknanya kat sini ia akan kesan benda yang masuk sama ada udara ataupun makanan, dan jika benda yang masuk tadi ialah kuman, jadi tonsil ini akan respon dan akan melawan kuman berkenaan. Jadi proses melawan jangkitan itu akan menyebabkan tonsil itu radang dan juga bengkak. Jadi, apakah penyebab atau punca kepada acute tonsillitis ini? Acute tonsillitis disebabkan oleh jangkitan kuman, sama ada bakteria ataupun virus. Dan kebanyakan jangkitan acute tonsillitis ini disebabkan oleh virus. Contoh virus yang terlibat ialah seperti cytomegalovirus, adenovirus, Epstein-Barr virus. Dan jika jangkitan acute tonsillitis disebabkan oleh bakteria, biasanya ia disebabkan oleh grup A Streptococci, iaitu Streptococcus pyogenes. Apakah simptom ataupun gejala yang dialami oleh pesakit jika mereka terkena acute tonsillitis? Yang pertamanya iaitu sakit. Sakit di bahagian tonsil ataupun di bahagian tekak. Dan jika hendak menelan makanan, sakit juga mungkin berlaku. Suara akan berubah menjadi serak, dan bila terjadinya jangkitan ini, demam mungkin berlaku. Bila tonsil ini besar sangat, sakit leher juga mungkin berlaku. Kadang-kadang ia boleh menyebabkan nafas ini berbau. Sekiranya dibuat pemeriksaan lanjut, tonsil ini mungkin menjadi merah dan mungkin akan ada tompok-tompok putih di bahagian tersebut. Kelenjar limfa di bahagian leher ini mungkin bengkak dan ia akan menyebabkan rasa tidak selesa dan rasa sakit kepada pesakit. Saya akan sentuh sedikit mengenai rawatan kepada acute tonsillitis. Ada beberapa tips yang anda boleh cuba dan lakukan di rumah. Yang pertamanya iaitu pastikan minum air secukupnya. Ianya bagi mengelakkan dehidrasi kepada badan. Yang kedua iaitu mungkin boleh berkumur dengan air garam, dan air garam ini dia akan memberikan rasa kelegaan dan juga menghilangkan rasa sakit tekak tadi. Pastikan juga anda rehat dan tidur dengan secukupnya. Kalau sakit ini tidak dapat dikawal, tidak dapat dikontrol, mungkin boleh makan ubat paracetamol dan ubat sakit tekak, iaitu sama ada dalam bentuk lozenges ataupun gargle. Tapi kebanyakan kes tonsil ini ia akan resolve ataupun sembuh dengan sendiri tanpa apa-apa rawatan yang spesifik. Namun sekiranya jika keadaan tonsil ini sakit sangat ataupun demam itu terlampau tinggi atau apa-apa simptom lain yang meresahkan anda perlu berjumpa dengan doktor. Dan di sana doktor akan menilai sama ada tonsil itu memerlukan rawatan antibiotik ataupun tidak. Dan jika diberi antibiotik, pastikan antibiotik itu perlu dihabiskan dalam jangka masa tertentu. Ada satu lagi keadaan di mana tonsil itu kerap sangat berlaku, dan doktor mungkin merujuk kes ini kepada pakar ENT, iaitu ear, nose, throat, untuk mendapatkan opinion sama ada pembedahan tonsil ataupun pembedahan buang tonsil itu perlu ataupun tidak. Kita namakan pembedahan ini sebagai tonsilektomi. Jadi doktor pakar di bahagian ENT akan decide sama ada tonsilektomi ini perlu ataupun tidak. Yang ini pun perlu ada beberapa kriteria tertentu dan juga gejala-gejala lain yang dialami oleh pesakit. Contoh gejala lain tersebut ialah seperti pesakit akan rasa susah bernafas, keadaan OSA iaitu obstructive sleep apnea, ataupun antibiotik yang diberikan tadi itu tidak berapa berkesan. Jadi doktor ENT akan rumuskan keadaan tersebut dan akan berikan konsultasi kepada pesakit, dan sama ada pembedahan perlu ataupun tidak adalah bergantung kepada faktor-faktor tadi.
Saya rasa sekian sajalah buat kali ini. Sekiranya anda rasa video ini berguna dan bermanfaat untuk anda boleh tekan like kepada video ini dan subscribe kepada channel ini. Last sekali, saya ucapkan terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.